الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehinggalah pada pagi yang penuh keberkatan ini kita masih lagi diberi peluang untuk menikmati kehidupan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatullahi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insya-Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang tasawuf dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan dari Al-Imam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala an. Manakala yang kedua adalah kitab yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Ibn Ajibah radhiyallahu ta'ala an. Namun demikian insyaAllah kita akan memulakan dengan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf pada muka surat 121. Al-Babu Tsani Al-Manhajul Amaliyu Fit Tasawuf. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid darain Allahumma amin. Aqwalul ulama'i billahi fi fadli dzikr. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال عز من قائل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر وفي الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. Masih lagi memperbincangkan atau membicarakan tentang
keutamaan zikir. Dan kali ini musannif atau Tuan Syekh pengarang menakalkan kepada kita tentang pendapat-pendapat, demikian juga pandangan para ulama berkenaan dengan zikir ini, kelebihan dan keutamaan zikir. Yang pertama adalah daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah berkata, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memfardukan ke atas setiap hambanya sesuatu kefarduan kecuali menjadikan baginya batasan-batasan yang tertentu. Kemudian dia memberi kemaafan kepada hamba yang difardukan tadi ketika dalam keadaan uzur selain daripada zikir. Sesungguhnya dia tidak menjadikan bagi zikir itu batasan atau had tertentu yang terhenti padanya. Dia tidak memberi kemaafan kepada seorang pun untuk meninggalkan kecuali orang yang tidak waras akalnya, maknanya orang yang hilang akal. Dia menyuruh mereka mengingatinya dalam semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka ingatilah Allah Subhanahu wa taala di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun jua. Sama ada dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan ataupun dalam keadaan berbaring. Dan tiga keadaan ini adalah tiga keadaan yang senantiasa dialami oleh seorang hamba. Ya, seolah-olahnya ayat ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun jua. Dan beliau juga telah menerangkan kepada kita bahwa setiap ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai batasan-batasan tertentu. Sama ada rukun, syarat, masa, waktu, tempat, demikian pula kaifiat tertentu dan juga bacaan-bacaan dan juga gerakan-gerakan tertentu kecuali zikir. Zikir ini merupakan satu di antara ibadah yang bersifat mutlak. Tak ada had masa dan tempat. Demikian juga kaifiat dan tata cara. Dalam keadaan apapun jua kita kena senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ketika mana kita sedang memandu kereta, sedang makan, sedang minum, sedang berbaring, sedang berbicara dengan orang lain. Walaupun lisan kita berbicara dengan orang lain, tetapi hati kita kena senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, barulah betul. Demikian juga terutamanya ketika mana kita sedang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa perintah berzikir ini adalah perintah yang bersifat umum, tanpa had, sebanyak-banyaknya. Kalau kita mengira bahwa 1 juta itu adalah bilangan atau jumlah yang banyak, maka lebih daripada itu merupakan sesuatu yang lebih sempurna. Yaitu pada waktu malam dan siang, di laut dan di darat. Demikian juga ketika mana kita bermusafir ataupun tidak, dalam keadaan kaya ataupun fakir, dalam keadaan sehat. Demikian juga ketika mana kita sedang ditimpa oleh penyakit, dalam keadaan bersembunyi atau bersendirian, ataupun dalam keadaan nyata dan dalam semua keadaan. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Sayyidi Abdullah As-Sahabil Jalil, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua ialah daripada Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an. Beliau berkata, qala Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bih. Al-dzikru huwa at-takhallusu min al-ghaflati wan nisyani bidawami huduril qalbi ma'al haqq. Wa qila tardidu ismillahi bil qalbi wal lisan aw tardidu sifatin min sifatihi aw hukmin min ahkamihi aw fi'lin min af'alihi aw ghairi dzalika mimma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Yang kedua adalah pendapat daripada Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an.
Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu berkata, zikir ialah melepaskan diri daripada lalai serta lupa dengan hati senantiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada zikir ini adalah untuk melepaskan hati kita daripada kelalaian dan juga untuk senantiasa menghadirkan hati kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu di antara makna zikir adalah mengulang-ulang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan juga dengan lisan, atau mengulang-ulang sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal Al-Ghaffar, ya, yang demikian juga sifat yang lain. Atau hukum daripada hukum-hukum Allah, belajar, mengulang kaji pelajaran, itu juga dikira sebagai zikir. Atau perbuatan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksud daripada perbuatan Allah? Ketika mana kita bergerak, kita menyadari bahwa Allah lah yang menggerakkan kita. Maknanya kita sedang berzikir kepada Allah. Ya, ada daun pokok yang sedang melambai-lambai dan kita sadar, kita yakini bahwa tidaklah daun pokok itu bergoyang atau melambai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita sedang mengingati Allah. Atau selain daripada yang demikian itu, daripada apa yang boleh mendekatkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pendapat daripada Sayyidil Imam Abul Al-Qasim Al-Kushairi radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Kushairi radhiyallahu taala an, "Adz-dzikru mansyurul wilayati wa manarul waslati wa tahqiqul iradati wa alamatu sihhatil bidayah wa dilalatun nihayah falaysa wara adz-dzikri syai'un wa jami'ul khisalil mahmudati raji'atun ila adz-dzikri wa man sya'uha 'anil dzikri." Wa qala aidan, "Adz-dzikru rukun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala bal huwa al-'umdatu fil haqq fi hadha at-tariq wa la yasilu ahadun ila Allah ta'ala illa bidawami dzikr." Seterusnya ialah pendapat daripada Sayyidil Imam Al-Kushairi radhiyallahu taala an. Sayyidil Imam Abul Qasim Al-Kushairi radhiyallahu taala an telah berkata, zikir adalah permulaan kewalian. Ya, seseorang yang memulakan perjalanan kerohaniannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa banyak berzikir dalam semua keadaan, maka itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia untuk dijadikan sebagai kasihnya. Dan juga merupakan puncak usul. Seseorang boleh sampai kepada matlamat dengan zikir. Ya, yang merupakan puncak usul hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyampai kehendak, kita mempunyai kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara menyampaikan keinginan dan kehendak kita itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Kita ingin kesembuhan daripada suatu penyakit, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kita ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai jenis kebaikan, maka cara untuk menyampaikan keinginan itu adalah dengan banyak berzikir. Malah dengan banyak berzikir ini lebih afdal dibandingkan banyak meminta, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis qudsi yang telah kita baca semalam. Tanda permulaan yang sahih serta lambang penyudahan yang baik. Demikian juga zikir itu merupakan tanda permulaan yang sahih bagi seorang salik. Demikian juga sebagai tanda yang seseorang itu akan sampai pada puncak atau kemuncak daripada tujuan bersuluk, ya, dengan cara yang baik. Segala-galanya berada di sebalik zikir. Semua sifat terpuji kembali kepada zikir, serta daripada zikir inilah zahirnya sifat-sifat tersebut. Kita ingin memiliki sifat terpuji, sifat yang mulia, maka bukan setakat dengan berangan-angan, bukan setakat dengan mempraktikkan sifat-sifat itu tanpa melakukan zikir. Kita kena mulakan dengan zikir. Bila mana hati kita telah dipenuhi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mempraktikkan satu sifat kemuliaan yang kita inginkan, maka dengan sangat mudah sifat itu akan melekat. Sebab zikir ini merupakan pembuka hati dan juga penarik daripada sifat-sifat kemuliaan, dan juga akan melekatkan sifat-sifat itu di dalam jiwa seorang hamba. Beliau juga berkata, zikir adalah rukun yang terkuat dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ia adalah asas jalan ini. Seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan senantiasa melazimi zikir. Oleh sebab itu, kita kena senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, ya kan, ada duit, tak ada duit, ya, sedang bergembira ataupun tidak bergembira, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda yang seorang ini sebenar-benar ingin menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang keempat, Ibnu Qayyim Al-Jauzi radhiyallahu taala. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi radhiyallahu taala an, wa la raiba anna al-qalba yas'adu kama yas'adu an-nuhasu wal fiddatu wa ghayruhuma. وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء فإذا ترك صدي الله أكبر فإذا ذكر جلا وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذم وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر ومن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه وصدأه بحسب غفلته وإذا صدي القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا وهذا أعظم عقوبات القلب وأصل ذلك من الغفلة واتباع النفس واتباع الهوى وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Seterusnya, yang keempat adalah pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah telah berkata, tidak syak lagi bahwa hati itu berkarat seperti berkaratnya besi serta selainnya, dan pengkilapnya adalah dengan berzikir. Sesungguhnya zikir itu mengkilapkan hati sehingga menjadikannya seperti cermin yang putih dan jernih. Apabila meninggalkan zikir, ia berkarat, dan apabila berzikir, ia akan mengkilap. Hati berkarat dengan dua perkara, yaitu dengan kelalaian dan dosa. Pengkilap hati juga ada dua perkara, yaitu dengan zikir dan istighfar. Beliau mengibaratkan bahwa hati itu macam cermin kaca. Cermin kaca ini akan menjadi rosak, akan menjadi kabur, akan menjadi tidak jelas apa yang nampak padanya, disebabkan karena adanya debu. Demikian juga hati. Hati ini akan senantiasa berkarat, demikian juga tidak mampu melihat sesuatu sesuai dengan kenyataan, disebabkan karena hati itu sedang ada masalah. Dan puncak kepada masalah dalam hati adalah dua, kata beliau. Yang pertama adalah lalai, dan yang kedua adalah dosa. Dan cara mengkilap serta membersihkan hati itu daripada noda tadi adalah dengan banyak beristighfar dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang kebanyakan waktunya berada dalam kelalaian, maka karat akan bertumpuk ke atas hatinya. Jumlah karatannya mengikut kadar kelalaian. Jumlah karatan dalam hati itu mengikut kadar kelalaian. Bila mana dalam setiap hari kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 50% daripada masa hidup kita dalam sehari, itu maknanya baki daripada maknanya 50% lah kadar karatan yang ada dalam hati. Apabila hati berkarat, tidak tergambar pada hati itu gambaran maklumat yang sebenar, menyebabkan dia melihat kebatilan dalam rupa kebenaran dan kebenaran dalam rupa kebatilan. Ini karena apabila karatan bertompok, ia menjadi gelap dan tidak lagi zahir rupa hakikat yang sebenar sebagaimana sebenar.
Apabila apabila karat bertumpuk dan menjadi hitam lalu membentuk kotoran, maka rosaklah gambaran dan pemahamannya, menyebabkan dia tidak menerima kebenaran dan tidak mengingkari kebatilan. Na'udzubillah. Ada seorang yang terkadang melihat kebenaran tetapi dia tidak mampu untuk mengikutinya. Satu di antara penyebabnya adalah hati yang kotor. Demikian juga ada seorang yang melihat kebatilan, keburukan, pelanggaran syariat, tetapi dia tak mampu untuk sekurang-kurangnya mengingkarinya, apatah lagi mencegahnya. Maka itu sebagai tanda bahwa dalam hatinya sedang bertumpuk kotoran-kotoran dan noda-noda yang menyebabkan hati itu tak cukup mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ini adalah sebenar-benar atau sebesar-besar balasan terhadap hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut berpunca daripada kelalaian serta mengikuti hawa nafsu. Kedua-duanya akan menghapuskan cahaya hati dan membutakan pandangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami, serta mengikuti hawa nafsu, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengikuti dan menjadikan sahabat seseorang yang mempunyai sifat buruk. Di antaranya adalah hatinya senantiasa lalai daripada Allah dan juga senantiasa mengikuti hawa nafsu. Sebab seseorang yang senantiasa lalai daripada Allah dan mengikuti hawa nafsu, maka seluruh perkara dalam hidupnya akan melampau, akan melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala al-'allamatu Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi 'inda qawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna innal mujiba lidukhuli jahannama huwa al-ghaflatu 'an dzikrillahi ta'ala wal mukhallisu min 'adzabi jahannama huwa dzikrullahi ta'ala. Wa ashabu dzauqi wal musyahadati yajiduna min arwahihim anna al-amra kadzalik. فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن طلب إلى طلب ومن ظلمة إلى ظلمة فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله تعالى ومعرفته تخلص من نيران الآفات ومن حسرات الخسارات واستشعر بمعرفة رب الأرض والسماوات. Seterusnya adalah pandangan dan pendapat daripada Sayyidil Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang daripada kitab At-Tafsirul Kabir. Berkata Al-Allamah Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu di dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang cantik, yang elok, yang baik. Sesungguhnya yang mewajibkan seseorang untuk masuk dalam neraka ialah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyelamatkannya daripada azabnya neraka jahanam ialah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ahli dzauq dan musyahadah, mereka mendapati ruh-ruh mereka memahami perkara tersebut sebagaimana yang disebutkan. Apabila hati lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan menumpukan perhatian kepada dunia serta keseronokannya, dia terjatuh dalam bab tamak atau kebinasaan, serta ditegah daripada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berpindah dari suatu keinginan kepada keinginan yang lain, dari satu tuntutan kepada tuntutan yang lain, dan satu gelapan kepada gelapan yang lain. Hati yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terombang-ambing, berpindah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain, tuntutan kepada tuntutan yang lain, kebodohan kepada kebodohan yang lain. Demikian juga kegelapan kepada kegelapan yang lain. Apabila pintu zikir dan ma'rifatullah telah terbuka ke atas hati seorang hamba, maka dia akan bebas daripada api kebinasaan dan duka cita kerugian, lalu dia merasai ma'rifah kepada Tuhannya yang menguasai langit dan bumi. Itulah pandangan dan pendapat daripada Sayyidil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala.
Seterusnya yang keenam, Sayyidil Imam Ahmad Zarruq rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala an, yaqulu Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala fi qawaidihi, al-khawasu thabitatun fil aqwali wal af'ali wal a'yan wa a'zamuha khawasul adhkar. Idza ma fa'ala adamiyyun 'amalan ijtaba ajna lahu min azab anja lahu min azabillahi min zikrillah wa qad ja'alaha Allahu lil asya'i kal ashrubah wal ma'ajin fi manafi'iha likulli ma yakhussuhu falazima mura'atul 'ami fil 'umum wa fil khas mimma yuwafiqu hal asy-syakhs. Pendapat yang keenam daripada Sayyidil Imam Ahmad Zarruq radhiyallahu ta'ala an. Sayyidil Imam Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Kaedah Tasawuf beliau, golongan khusus tetap dalam kata-kata, perbuatan dan hati. Sebagian besar mereka adalah golongan khusus dengan zikir. Tidak beramal seorang anak Adam dengan sesuatu amalan yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala selain daripada zikir kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi semua perkara mempunyai manfaat, seperti manfaat minuman dan ma'jun. Setiap sesuatu adalah mengikut apa yang dikhususkan baginya. Maka hendaklah meraihkan yang am pada yang umum dan yang khas kepada yang khusus mengikut kesesuaian individu. Nah, dalam kaidah ini beliau menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan berzikir. Seterusnya daripada Sayyidil Imam Ahmad ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala an, qala Sayyidi Ahmad ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala an, la yakunu al-fathu ala tahqiq al-'abd bimaqam ar-ridha illa ba'da tahaqquqihi bi thalathati umurin fi bidayatihi. Awalan al-istighraq fil ismi al-mufrad wa hadha khassun bil ma'dhunin bi dhikri al-ismi min mursyidin kamilin. ثانيا صحبته للذاكرين وثالثا تمسكه بالعمل الصالح الذي لم يتصل به شيء من العلل وهو التمسك بالشريعة المحمدية. Yang ketujuh yaitu pendapat atau pandangan daripada Sayyidi Imam Ahmad ibnu Ajibah radhiyallahu taala an. Sayyidi Ahmad ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu berkata, futuh atau terbukanya hati, futuh untuk benar-benar mencapai maqam redha tidak akan berlaku kepada seorang hamba kecuali setelah dia memenuhi 3 perkara pada permulaan perjalanan kerohaniannya. Yang pertama adalah tenggelam dalam ismul mufrad, yaitu isim Allah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, dan ini khas bagi orang yang diberikan keizinan untuk berzikir dengan isim mufrad ini daripada seorang mursyid yang kamil. Itu yang pertama, dia kena tenggelam, istighraq ataupun karam dalam zikir ismul mufrad, yaitu Allah, Allah, Allah. Dan ini dibenarkan bagi siapapun yang telah menerima ijazah atau talqin zikir mufrad ini daripada seorang mursyid yang sempurna, yang kamil. Syarat yang kedua adalah bersuhbah dengan ahli zikir, banyak-banyak bersuhbah dengan ahli zikir. Apa tujuan dia? Agar hati dia senantiasa berzikir kepada Allah. Sebab bila mana kita senantiasa bersahabat dan ahli zikir, ketika kita sedang lalai, maka kita akan diingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitaran kita yang tergolong sebagai ahli zikir. Yang ketiga, berpegang teguh dengan amal soleh yang tidak berhubung kait dengan sesuatu sebab, yaitu berpegang teguh dengan syariat Muhammadiyah yang tidak berhubungan kait dengan sesuatu yang tak elok lah. Apakah dia? Asy-syariatul Muhammadiyah, berpegang teguh kepada syariat Allah. Ucapan kita, tingkah laku kita, cara bertaamul kita kena terikat dan mengikut panduan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana 3 perkara ini telah kita tunaikan dengan baik dan sempurna, maka seseorang akan mendapatkan harapan terbaik untuk boleh sampai kepada apa yang menjadi matlamat daripada perjalanan kerohanian, yaitu bermakrifat kepada Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Seterusnya kata beliau, wal khulasatu inna jami'al murabbina wal mursyidina al kamilina qad nasahu as-salikina fi sayrihim ila Allah ta'ala wa abanu lahum anna at-tariqa al-amali
الموصلة إلى الله تعالى وإلى رضوانه والإكثار من ذكر الله في جميع الحالات وصحبة الذاكرين لأن أنفاس الذاكرين تقطع شهوات النفس الأمارة بالسوء. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai ringkasan, kata beliau, al-khulasa, para murabbi dan mursyid yang kamil telah menasihati ahli suluk dan menerangkan kepada mereka bahwa jalan amali yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya ialah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, semua situasi, dan bersuhbah dengan ahli zikir karena nafas ahli zikir memutuskan Allahu Akbar, memutuskan gejolak-gejolak nafsu ammarah bisu. Bila mana kita senantiasa bersahabat dan ahli zikir, maka dengan cahaya yang ada dalam jiwa mereka ketika mana kita bersama mampu melunturkan, demikian juga menghancurkan sifat-sifat buruk daripada nafsu yang ada dalam jiwa kita. Masya Allah. Seterusnya aqsamuz zikr. Awalan zikrul sirri wal jahr. Inna zikrallahi ta'ala masyru'un sirran wa jahran wa qad raggaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikri binawaihi as-sirri wal jahri. Illa anna ulama asy-syari'ati al-islamiyyati qarraru afdaliyat al-jahri bi-dzikri idza khala min ar-riya' aw idza musallin aw qari'in aw na'imin mustadillina bi ba'd al-ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah minha awalan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ana 'inda 'abdi wa ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر. Seterusnya akan menjelaskan tentang bahagian zikir, yaitu zikir sir dan jahar. Yang pertama tentang zikir sir dan jahar. Mengingati Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu perkara yang disyariatkan secara sir, ataupun secara senyap, dan juga jahar ataupun secara nyaring. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan berzikir dengan kedua-dua jenis zikir tersebut, yaitu sir dan juga jahar, kecuali di sana ulama, di kalangan para ulama syariat menegaskan kelebihan nyaring dalam berzikir apabila sunyi dari riya, tidak mengganggu orang yang sedang sholat, membaca Al-Quran ataupun tidur. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Setengah dari diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibrahim, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang bermaksud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku di sisi sangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Maka jika dia mengingatiku secara bersendirian, aku mengingatinya secara bersendirian. Dan jika dia mengingatiku di khalayak ramai, dalam suatu perhimpunan, maka aku mengingatinya di dalam satu perhimpunan yang lebih baik daripada mereka. Perhimpunan para malaikatlah maksudnya. Zikir di tengah-tengah keramaian tidak berlaku kecuali dengan jahar. Ya kan? Macam itu. ثانيا عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه قال ابن الأذرع رضي الله تعالى عنه انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فمر برجل في المسجد يرفع صوته قلت يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرائيا قال لا ولكنه أواه. سبحان الله. ثالثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبات كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
Qala Ibnu Abbasin kuntu a'lama idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Rabi'an 'an Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril qala mur ashabaka yarfa'una aswatahum bitakbir. Khamisan 'an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala inna la'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh qala irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illallah fafa'alna. Faqala sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka ba'athtani bihadhihi al-kalimati wa amartani biha wa wa'adtani 'alayha al-jannah innaka la tukhliful mi'ad. Thumma qala abshiru fa inna Allaha qad ghafara lakum. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Zaid bin Aslam radhiyallahu taala an, berkata Ibnu Al-Adra radhiyallahu taala an, pada suatu malam aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki yang berada di masjid, yang mana lelaki itu sedang mengangkat suaranya dalam berzikirlah. Aku berkata, wahai Rasulullah, boleh jadi orang ini menunjuk-nunjuk, maknanya riak lah. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, oh tidak, akan tetapi ia adalah seseorang yang awah. Awah maknanya seorang yang sedang berzikir dalam keadaan rindu kepada Allah. Allah, macam itu. Ya, berzikir dengan penuh kerinduan. Yang ketiga daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, sesungguhnya mengangkat suara semasa berzikir ketika manusia selesai menunaikan salat fardu merupakan suatu perkara yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengangkat suara dalam berzikir setelah atau selepas melakukan salat fardu itu adalah sesuatu yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan secara berjamaah. Contoh misal subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, demikian juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah perkara yang memang wujud di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlakulah. Ya. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dengan demikian apabila aku mendengarkannya, aku mengetahui mereka telah selesai. Hadis yang keempat daripada Sayyidina As-Sa'ib radhiyallahu taala an, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril seraya berkata, suruhlah sahabat-sahabatmu mengangkat suara-suara mereka dalam berzikir. Malah mengangkat suara dalam berzikir dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, itu adalah sesuatu yang digalakkan. Syarat dia diantaranya adalah tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Dan bukan dengan tujuan untuk nak tunjuk diri, bukan bertujuan untuk riya. Yang kelima daripada Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala an, beliau berkata, sesungguhnya kami pada suatu ketika berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkatlah tangan-tangan kalian, lalu katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami pun melakukannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau telah mengutus aku dengan kalimat ini, engkau menyuruhku atau untuk menyampaikannya dengan menyampaikannya, serta engkau janjikanku dengannya akan surga. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkanlah berita gembira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa hunaka ahaditsu balagat haddal kathrati jama'a minha al-allamatul kabir Jalaluddin As-Suyuti 25 haditsan fi risalatin sammaha natijatul fikri fil jahri bizikri. فقال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية في عقد حلك الذكر
والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل، وهل ذلك مكروه أم لا أو لا؟ الجواب أنه لا كراهة في شيء من ذلك، وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر، وأحاديث تقتضي استحباب الإصرار به، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك بكاملها، ثم قال: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحا أو التزاما كما أشرنا إليه. وأما معارضته بحديث خير الذكر الخفي فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقد جمع النووي رضي الله تعالى بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءات والإصرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإصرار. وهكذا نقول في الذكر على هذا التفسير، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. فإن قلت قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، قلت الجواب على هذه الآيات من 3 أوجه. وقد نزلت حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فأمر بترك الجهر سدا للذريعة، كما نهي عن سب الأصنام لذلك في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد زال هذا المعنى وأشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره. الثاني: إن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم شيخ مالك وابن جرير حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن، وأنه أمر له بالذكر على هذه القصة تعظيما للقرآن أن ترفع عنه الأصوات، ويكفيه اتصاله بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قلت: وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد على البطالة، فنبه على أنه وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله. ولذا ختم الآية بقوله: ولا تكن من الغافلين. الثالث: ما ذكره الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل، وأما غيره ممن هو محل الوساوس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد تأثيرا في دفعها. قلت: ويؤيد من الأحاديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلي بصلاته وتسمع لقراءته، وإن مؤمن الجن الذين يكون في الهواء وجيرانه معه
في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته وإنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين فإن قلت قد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء قلت الجواب عنه من وجهين أحدهما أن الراجح في تفسير أنه تجاوز المأمور به أو اختراء دعوة لا أصل لها في الشرع ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي نعامة رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء فهذا تفسير صحابي وهو أعلم بالمراد الثاني على قدر التسليم فالآية في الدعاء إلى في الذكر والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإصرار لأنه أقرب إلى الإجابة ولذلك قال تعالى إذا نادى ربه نداء خفيا ومن ثم استحب الإصرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقا لأنها دعاء. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, di sana terdapat hadis-hadis yang mencecah bilangan yang begitu banyak, antaranya adalah sebanyak 25 hadis tentang yang telah dikumpulkan oleh Al-Imamul Kabir Sayyidina Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab risalah yang dinamakan atau bertajuk Natijatul Fitri fil Jahri fi Dzikri. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat sejahtera ke atas hambanya yang terpilih. Engkau telah bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu tentang apa yang biasa dilakukan oleh segolongan ahli tasawuf atau para sufi dalam mengadakan halaqah zikir, berzikir secara jahar di masjid serta mengangkat suara semasa bertahlil. Adakah perkara tersebut makruh ataupun tidak? Nah, di sini beliau akan menjelaskan tentang hukum berzikir secara berjamaah di masjid. Jawabannya, kata beliau, sesungguhnya perkara tersebut tidak ditegah atau tidak dilarang karena terdapat hadis yang menunjukkan sunnah jahar atau menyaringkan suara dalam berzikir, dan ada juga hadis yang menunjukkan sunnah sir atau memelankan suara dalam berzikir. Sebagai menghimpun di antara keduanya, ia bergantung kepada perbezaan keadaan dan juga individu. Di sini saya, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, terangkan sedikit demi sedikit, secara terperinci maksudnya. Setelah Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan perkara tersebut secara keseluruhan, beliau kemudian berkata, dan ini satu di antara cara untuk menjelaskan sesuatu perkara. Kita kena sebut dulu seluruh dalil dia, demikian juga hujah-hujah para ulama, barulah kita sesuaikan dengan hal keadaan yang berlaku pada saat itu. Selepas itu barulah kita menyimpulkan suatu hukum. Setelah Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan perkara tersebut secara menyeluruh atau keseluruhannya, beliau kemudian berkata, apabila kamu memerhatikan hadis yang kami bawa, daripada himpunannya kamu tahu bahwa berzikir secara jahar atau dengan suara yang nyaring sama sekali tidak dilarang, Bahkan pada hadis tersebut menunjukkan sama ada secara jahar maupun secara jelas maupun pasti bahwa ianya adalah sunnah sebagaimana yang kami telah isyaratkan. Bagi orang yang tidak bersetuju, ia berdalilkan kepada hadis sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi. Maka sama dengan orang yang tidak menerima hadis-hadis bacaan Al-Quran secara jahar dengan berdalil hadis. Orang yang membaca Al-Quran secara rahasia adalah sama seperti orang yang menyembunyikan sedekah. Al-Imam Nawawi telah menghimpunkan di antara kedua-dua hadis, jika dikhawatiri riya dan dalam berzikir dan mengganggu orang yang sedang sholat ataupun tidur, maka secara sir adalah lebih afdal. Adapun selain daripada itu, jahar lebih afdal. Alasannya adalah karena amalan pada jahar lebih banyak.
ya, faedahnya melimpah kepada orang yang mendengarnya juga. Ya kan? Ia boleh membangkitkan pembaca zikir. Bila mana kita berzikir dengan jahar, maka semangat kita akan bangkit. Demikian juga menghimpun fokus atau konsentrasi kepada zikir. Bila mana kita berzikir dalam hatinya, kita tak fokus, tapi bila mana kita sebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, demikian juga zikir-zikir yang lain, maka kita akan fokus. Ini boleh membangkitkan pembaca zikir, ya, menghimpun konsentrasi kepada zikir, menoleh pandangan kepadanya. Maka kita boleh melihat dengan sebenar-benar, menghalau ngantuk serta menambah semangat, kecerdasan. Sesetengah pula berkata sunnah jahar pada sesetengah bacaan dan pada setengah yang lain sunnah dirahasiakan karena orang yang membaca secara rahasia kadang-kadang jemu, lalu ia lebih gemar dan lebih jinak dengan jahar. Begitu juga orang yang seseorang yang melakukan secara jahar kadang-kadang ada rasa penat, lalu dia beristirahat dengan membaca secara sir. Demikian juga kami katakan terhadap zikir, ya, ianya menurut penjelasan ini, ya, karena dapat menghimpunkan di antara hadis-hadis tadi. Jika kamu berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, maka saya, kata Sidi Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, jawaban kepada ayat ini ialah daripada 3 sudut. Yang pertama adalah ayat ini adalah ayat Makkiyah yang sama seperti ayat dalam suratul Isra, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Ya. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat dan jangan pula merendahkannya. Ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW ketika mengeraskan suara baginda semasa membaca Al-Quran menyebabkan didengar oleh orang-orang musyrik. Lalu mereka mencela Al-Quran serta Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya tidak mengeraskan suara sebagai menutup-nutupi pintu yang menjadi sebab kepada celaan. Seperti mana juga Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana juga ditegah memaki berhala-berhala orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melampaui batas, ya, tanpa pengetahuan. Yang kedua, sekumpulan dari golongan mufassirin di antara mereka ialah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yaitu syekh kepada Imam Malik dan juga kepada Ibnu Jarir. Mereka mengatakan bahwa ayat tersebut ialah mengenai orang yang berzikir ketika orang lain membaca Al-Quran. Mereka diperintahkan tidak mengangkat suara karena menghormati Al-Quran. Ia dikuatkan lagi karena ayat tersebut bersambung dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, ya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Di sini saya jelaskan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh memperhatikannya seolah-olah dikuatiri akan cenderung kepada kebatilan. Lalu dia mengingatkan hambanya meskipun lidah diperintahkan diam, tetapi taklif untuk berzikir dengan hati tetap kekal sehingga seorang hamba tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, ayat 205 daripada suratul A'raf yang mengiringi ayat tadi diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala takum minal ghafilin," dan janganlah kamu tergolong sebagai orang-orang yang lalai. Yang ketiga, kata beliau, apa yang disebut oleh ahli sufi ialah bahwa perintah di dalam ayat tersebut khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sempurna sifatnya, sedangkan orang lain yang hati mereka merupakan tempat was-was serta lintasan jahat disuruh berzikir dengan jahar karena ia lebih berkesan dalam menolak perkara tersebut.
Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian yang boleh saya kongsikan pada pagi yang penuh keberkatan ini. InsyaAllah tengah hari nanti kita akan teruskan. InsyaAllah ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.